Belum pernah dalam sejarah negara ini, kita ada seorang menteri yang sangat-sangat cepat koyak. Sangat-sangat cepat sentap seperti Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Dan kita pun tak faham tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapakah Fahmi Fadil ini cukup cepat koyak, cukup cepat sentap dan macam-macam lagi. Mungkin beliau merasakan yang beliau ini merupakan seorang menteri, maka beliau berasakan beliau boleh mengeluarkan arahan macam itu sahaja. Kerana itulah beliau seolah-olahnya seperti kaduk naik junjung. Anda rasa macam mana? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin ada yang bertanyakan kepada saya, apa lagi Fahmi Fadil koyak pada kali ini? Untuk mengetahui jawapannya, tonton video ini. Lebih 1,000 video telah diharamkan di platform aplikasi TikTok selepas seminggu pilihan raya umum ke-15 berakhir. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata 800 video telah diharamkan sepanjang tempoh berkempen, manakala 175 video diturunkan pada hari pengundian. Kita juga ingin meneliti undang-undang sedia ada untuk memastikan bahawa mana-mana pengusaha platform media sosial bukan hanya patuh kepada undang-undang tapi juga lebih bersifat responsif. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat melihat Fahmi Fadil telah memberikan satu kenyataan. Terdapat lebih 1,000 buah video yang telah diharamkan, yang telah disekat dan juga yang telah diturunkan oleh pihak SKMM. Saya tidak mahu komen lah tentang video-video yang diturunkan itu patut ataupun tidak. Cumanya kita nak tanya, video-video yang diturunkan itu diturunkan atas sebab apa? Sebagai contohnya, adakah semuanya berkait dengan 3R? Kita ambil contoh paling mudah lah tuan-tuan puan sekalian. Siang tadi, salah sebuah daripada video saya yang langsung tidak menekankan tentang apa-apa sahaja berkenaan dengan 3R, tiba-tiba telah dikenakan community guideline oleh TikTok atas alasan harassment and bullying. Maksudnya video saya itu dianggap seperti membuli orang lain. Sedangkan video itu merupakan satu video reaksi. Dan reaksi itu datangnya daripada sebuah klip yang terdapat dalam live TikTok. Maksudnya benda yang saya react itu adalah berada dalam live TikTok. Benda ini memang sudah tersebar dan difahamkan pada ketika itu live TikTok itu tidak diharamkan ataupun tidak disekat. Jadi benda yang saya komen itu adalah legal di sisi TikTok pada ketika itu. Tetapi kenapa bila saya komen berkenaan dengan video itu yang memaparkan seorang anak papa yang menggunakan nickname Abah Aspirasi koyak dengan seorang anak muda yang bernama Koi, tiba-tiba pula dianggap seperti harassment and bullying. Kita faham tentang algoritma TikTok ini macam mana. Kalau ada ramai orang yang report, maka video itu akan dikenakan community guideline dan mungkin akan diturunkan oleh pihak TikTok. Tetapi itulah kenapa mereka ini cukup cepat koyak dengan video-video yang seperti itu. Bahkan video-video yang berinformatif sebagai contohnya pun diturunkan kadang-kadang macam itu sahaja tanpa sebab, di mana 2 video saya tuan-tuan dan puan sekalian telah diturunkan tanpa kesan dan juga tanpa bekas oleh TikTok. Satu video rayuan saya terhadap Yang di-Pertuan Agong agar meneliti kembali tentang kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, dan satu lagi berkenaan dengan ulasan saya berikutan kenaikan kadar tarif elektrik ataupun pemotongan subsidi elektrik bagi golongan T20 dan juga perusahaan-perusahaan, di mana kedua-dua video itu telah mencecah lebih 500,000 tontonan. Tetapi tiba-tiba hilang tanpa kesan. Tak ada community guideline, tak ada apa. Tengok-tengok video itu hilang macam itu sahaja. Jadi di sinilah kita rasa pelik kepada kerajaan Malaysia pada ketika ini, terutamanya juga SKMM yang kita lihat sebenarnya begitu gairah untuk menekan pihak-pihak pengendali sosial media dekat negara ini seperti yang disebutkan oleh Fahmi Fadil untuk bertindak berdasarkan kepada kemahuan mereka. Maka dengan ini, kata-kata Saifuddin Nasution satu ketika dahulu yang mengatakan bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa ataupun pengaruh untuk mempengaruhi atau memberikan arahan kepada TikTok untuk menurunkan akaun TikTok Sanusi Mak Nor tak lama dahulu, perkataan itu ataupun kenyataan itu adalah satu benda yang memang boleh kita katakan
Membongak je lah sebenarnya. Nipu je kerja kau, ya. Nampak sangat sebenarnya kerajaan Malaysia ini memang sangat-sangat mudah koyak kepada influencer-influencer yang tidak sehaluan dengan mereka dekat social media ini. Dan benda ini memang sangat-sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan bersuara yang mereka juangkan sampai menitiskan air mata, menitiskan peluh, menitiskan darah satu ketika dahulu. Kepada Fahmi Fadil, saya nasihatkan anda supaya jangan cepat koyak sangat. Saya nasihatkan anda fokus untuk membangunkan prasarana internet dan juga komunikasi dekat negara ini. Jangan fokus untuk sekat akaun sana, sekat akaun sini, sekat video sana, sekat video sini. Dan yang paling penting, jangan halangi hak rakyat untuk bersuara. Kerana hak rakyat untuk bersuara, setiap rakyat termasuklah pembangkang telah dijamin dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Anda mesti tahu kan tentang perkara itu. Dulu anda juga selalu perkara itu. Dan yang terakhir, sebelum saya menutup video ini, saya ingin meninggalkan anda, terutamanya Fahmi Fadil, akan serangkap pantun 6 kerat. Dari Tanjung Karang ke Kampung Sabak, kereta rosak menopang lori, tiba-tiba terlanggar lembu melintas. Kalaulah anda cepat koyak rabak, janganlah anda menjadi menteri, kerjalah sahaja di kilang kertas. Tapi macam mana kita tahu, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa-apa sahaja sesuka hati mereka. Sebab Sani Hanzam pun dah kata dah kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.